Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. CDM RTM, anda bersama saya Fahazim. Keresahan disuarakan legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei terhadap prestasi Malaysia pada kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2024 mempunyai asas tersendiri. Namun, ia tidak menggambarkan keseluruhan prestasi pasukan negara ketika ini. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria berkata, badan induk itu sentiasa berusaha keras mempersiapkan skuad negara ke Sukan Olimpik 2024. Namun jelasnya, mustahil untuk melakukan perubahan gerak kerja BAM dalam masa terdekat ini. Ia memandangkan berbaki kurang beberapa bulan sahaja lagi sebelum tamasya berprestij itu membuka tirai pada 26 Julai depan. Tambah Tan Sri Norza, lusan muncul naib juara BATC tidaklah terlalu mengecewakan. Pihaknya sentiasa berhubung dengan Datuk Chong Wei yang juga ahli jawatankuasa program Road to Gold RTG dan pengurus pasukan skuad badminton ke Paris. Beliau berkata komitmen ditunjukkan oleh Datuk Chong Wei untuk mengangkat sukan badminton di negara ini perlu dibanggakan. Beliau merupakan pakar yang telah menyumbang tenaga selama 19 tahun dengan pelbagai pencapaian di peringkat tempatan maupun antarabangsa. Selepas 2 dekad dalam sukan squash, pemain wanita negara Loh Wee Wen mengumumkan persaraannya secara rasmi. Pengumuman tersebut dilakukan pemain berusia 33 tahun itu melalui hantaran di Facebook rasminya. Di dalam hantaran itu, Wee Wen turut meluahkan penghargaan kepada semua pihak yang sentiasa menyokong sepanjang karirnya. Tambahnya, biarpun tidak lagi bergelar bermain, dia akan terus melibatkan diri dalam sukan squash dan akan terus memberi inspirasi kepada orang lain. Sebelum ini, bekas pemain nombor 5 dunia itu pernah menyatakan hasrat untuk bersara. Ia kerana Wee Wen bergelut untuk mencapai prestasi terbaik selepas kecederaan lutut kirinya. Antara pencapaian terbaik Wee Wen adalah membantu kamp squash negara meraih emas acara berpasukan masing-masing pada Sukan Asia 2010 dan 2014. Nama penyerang Harimau Melaya Faisal Halim kembali menjadi tumpuan peminat bola sepak Asia. Ini selepas namanya tersenarai untuk pemilihan gol terbaik Piala Asia 2023 oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Jaringan menarik pemain Selangor FC itu dihasilkan ketika menentang Korea Selatan dalam aksi peringkat kumpulan 25 Januari lalu. Gol tersebut membantu Harimau Melaya mengikat pasukan gergasi Asia itu 3-3. Faisal perlu bersaing dengan 7 pencabar lain termasuk Kapten Korea Selatan Song Hyun-min, Kita Nakamura, Jepun dan Musa Altamari Jordan. Peminat boleh membuat undian di laman web rasmi AFC yang akan berakhir Ahad ini. Spekulasi perpindahan penyerang naturalisasi Harimau Melaya Romel Morales ke kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT akhirnya terjawab. Juara Liga Super 10 kali berturut-turut itu telah pun memperkenalkan Morales sebagai pemain terbaru mereka bagi menghadapi musim 2024-2025. Pengumuman itu dibuat Harimau Selatan menerusi satu video berdurasi 42 saat di laman Facebook rasmi klub Johor Southern Tigers. Pemain berasal dari Colombia itu pernah mewakili beberapa pasukan Liga Malaysia termasuk PKNS FC, Melaka United dan KL City FC. Bintang berusia 26 tahun itu membuat penampilan bersama skuad kebangsaan di pentas Piala Asia 2023 baru-baru ini dengan dia meledak gol penyamaan Harimau Melaya ketika mengikat Korea Selatan 3-3 dalam aksi terakhir kumpulan E. Kehadirannya dilihat bakal menambah sengat bahagian serangan skuad Harimau Selatan apabila bakal bergandingan bersama Bergson Da Silva dan Fernando Forestieri. Dalam perkembangan kejohanan pimpong berpasukan dunia 2024 di Korea Selatan, skuad pimpong wanita negara gagal menempah tiket ke suku akhir selepas tewas 1-3 kepada Croatia. Pada aksi pusingan 32 terbaik di Busan itu, mata tunggal kamp negara diraih Ho Ying pada perlawanan ketiga. Malaysia sebelum itu menewaskan Cuba, Korea Selatan, Puerto Rico dan Itali dalam saingan peringkat kumpulan. Kejohanan itu menawarkan slot ke Sukan Olimpik 2024 sekiranya berjaya melangkah ke suku akhir. Dalam pada itu, pasukan lelaki negara terkandas di peringkat kumpulan. Kita beralih ke perkembangan bola sepak Liga Juara-Juara Eropah. Jaringan lewat perlawanan oleh Marko Arnautovic membolehkan Inter Milan meraih kemenangan 1-0 di laman sendiri menentang Atletico Madrid pada pusingan pertama 16 pasukan terbaik.
Penyerang Austria itu dimasukkan pada separuh masa kedua menggantikan Marcus Thuram yang cedera. Arnautovic tidak mensia-siakan peluang untuk menjarikan gol melepasi Jan Oblak pada minit ke-79. Inter dilihat menguasai perlawanan walaupun Atletico mempunyai peluang, namun pertahanan kental Inter berjaya menyekat sebarang jaringan. Skuad bimbingan Simone Inzaghi itu kini bakal kehilangan pemain penting musim ini, Thuram, yang mengalami kecederaan kaki. Pemain berusia 26 tahun itu telah menjaringkan 12 gol dalam semua perlawanan musim ini. Pusingan kedua perlawanan akan berlangsung pada 13 Mac di Madrid. Thomas Tuchel bakal menamatkan tugasnya sebagai jurulatih kelab Bayern Munich pada penghujung musim ini walaupun mempunyai kontrak sehingga 2025. Bayern tewas 3 perlawanan terakhir dalam semua kejohanan termasuk tewas 3-0 kepada pendahulu liga Bayer Leverkusen. Kelab itu kini ketinggalan 8 mata di belakang Leverkusen di Bundesliga. Mereka terus tewas 0-1 di tangan Lazio dalam aksi peringkat 16 pertama Liga Juara-Juara minggu lalu. Bayern kini berisiko menamatkan musim ini tanpa sebarang piala, kali pertama dalam tempoh lebih sedekat. Tuchel mengambil alih tugas pada Mac 2023 daripada Julian Nagelsmann. Dia juga menyebabkan kemarahan penyokong kelab itu apabila memilih untuk meletakkan Joshua Kimmich di bahagian pertahanan serta merehatkan Thomas Müller di bangku simpanan untuk beberapa perlawanan. Bayern akan berdepan RB Leipzig di gelanggang sendiri Sabtu ini. Pegangan 25% saham bilioner Britain Jim Ratcliffe dalam Manchester United sudah dilengkapkan. Ia sekaligus menoktahkan pelbagai cerita negatif yang berlarutan lebih setahun. Perjanjian bernilai $1.25 bilion yang mana pengurusi Ineos itu turut akan melabur $300 juta bagi infrastruktur kelab itu dan mengendali operasi harian bola sepak mereka. Persetujuan telah pun dicapai pada bulan Disember lalu dan kelulusan terakhirnya hanya membabitkan formaliti. Pembelian Ratcliffe menamatkan lebih setahun ketidaktentuan kelab berkenaan. Pemilik majoriti iaitu keluarga Glazer akan mengekalkan pegangan terbesar dalam kelab, tetapi kumpulan Ineos milik Ratcliffe akan mengendali operasi bola sepak. Manchester United yang juga juara 20 kali Liga Perdana Inggeris kini menduduki tangga ke-6 Liga. Ini pula perkembangan perlumbaan Formula One musim 2024. Jentera baharu pasukan Red Bull mula diuji pandu buat kali pertama untuk musim ini di litar Silverstone Selasa lalu. Max Verstappen dan Sergio Perez memandu kereta baharu itu untuk beberapa pusingan di litar yang basah. Pada Rabu, kereta itu diuji di litar Bahrain. Juara musim 2023 dengan 21 kemenangan daripada 22 perlumbaan itu melancarkan jentera RB20 baru minggu lalu dengan beberapa ciri reka bentuk yang telah dicuba dan dibuang oleh pasukan Mercedes musim lalu. Yeah, the impressions are good. I mean, I don't want to speak about performance things because you cannot, but everything felt normal, natural. You know, when you come out of the car in Abu Dhabi and you come back here, it's quite a long wait, and everything, was nice. Was nice to drive. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.